Halo, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Nama saya Winnie, pakar permakanan dari Al-Insan. Kini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana anda sudi bersama dengan saya. Apa yang saya akan berkongsi dengan anda pada hari ini ialah awas boom COVID-19. Apa ni? Adakah anda rasa terkejut apabila melihat topik ini? Rasanya macam cakap pasal perjuangan, peperangan je. Okey, mari kita tengok. Ya, memang betul. Kini kita semua macam berada dalam peperangan yang bernama Perang Dunia Ketiga. Wabak perang ini telah dipentaskan di seluruh dunia. Yang penting sekali, tiada seorang pun dapat mengelakkan diri ataupun melarikan diri. Tetapi, saya rasa mungkin di antara juga akan terfikir, tak kisahlah, perang dunia ke, wabak ke, tak mengena dengan saya. Sebenarnya pada mulanya saya juga ada fikiran begitu. Wabak-wabak macam SARS, Ebola, influenza itu sering ada. Apa nak risau? Namun setelah ada rakyat Malaysia di Danau Seri dan beberapa orang telah maut akibat daripada jangkitan ini, dan seterusnya kerajaan mulai melaksanakan perintah kawalan PKP, saya mulai risau dan bimbang. Buat masa ini, kenyataan semua ini telah memberitahu kami bahawa wabak perang ini semakin mendekati atau menghampiri kita. Tidak lagi semudah yang apa kita fikir lagi. Jadi, kita mestilah prihatin tentang wabak ini dan yang penting kita kena awas kuman ini. Okey, mari kita tengok. Adakah anda tahu kuman yang berbahaya ini telah mengancam seluruh dunia? Buat masa ini, ia juga telah menyerang lebih daripada 200 negara. Sekarang, adakah anda masih terfikir, saya takkan begitu bernasib baik untuk menjangkitinya sebab saya sihat dan tak termasuk dalam kumpulan berisiko tinggi. Kejap, saya nak tanya, adakah anda tahu kebanyakan orang yang maut itu adalah tergolongan dalam kumpulan mempunyai imuniti yang agak rendah dan juga mempunyai sejarah penyakit-penyakit kronik seperti sakit jantung dan kencing manis dan sebagainya. Dan sama sekali sekarang ada berita kata perokok kini dikatakan mempunyai 14+ tinggi risikonya. Jadi, saya nak tahu, adakah di rumah anda mempunyai orang yang berusia ataupun kanak-kanak? Sebab mereka sebenarnya tergolong dalam kalangan imuniti yang rendah, yang mudah dijangkiti. Tambah pula, adakah di keluarga anda yang hidap penyakit kronik? Mungkin anda akan kata tidak juga sama sekali. Tetapi apa yang saya risau, setelah kita perpanjangan duduk di rumah, tak boleh pergi ke sana, ke sini, okey, apa yang kita buat? Kita duduk, minum, tidur, makan, itulah setiap hari yang kita buat. Jadi, mungkin lama-lama kelamaan, kita juga ada risiko untuk menjangkitinya. Okey, so apa yang kita buat? Kita kena berhati-hati. Jadi, kita ingin mengelakkan diri atau keluarga anda daripada menjangkitinya. Yang penting sekali, kita mesti tahu betul-betul musuh kita siapa. Musuh kita kali ini ialah COVID-19 yang dinamakan coronavirus. Bagi saya, rupanya nampak sangat macam satu bom. Dan bom ini sangat kecil kerana ia tidak dapat dilihat dengan mata kasar kita. Sebab itulah banyak orang dijangkiti dalam keadaan yang tak dijangka. Jadi kita perlu tahu bagaimana musuh ini menyerang kita dengan apa cara penyebarannya.
Saudara-saudari, marilah kita tengok. Okey? Cara penyebaran COVID-19 biasanya terjadi dari manusia ke manusia melalui titisan dari hidung dan mulut selepas bersakit batuk atau bersin yang boleh menjangkiti seseorang. Adakah anda tahu, setiap kali seseorang itu bersin, ia akan menghasilkan sehingga berpuluh ribu titisan di atas udara. Apa yang menakjubkan sekali ialah dalam titisan udara ini mengandungi virus ataupun katanya kuman yang dapat bertahan sehingga 3 jam atau lebih. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin beritahu anda, sebenarnya coronavirus ini adalah si pemalas yang sangat degil. Kenapa saya kata begitu? Ia tidak dapat hidup sendiri, ia mesti berlekat ataupun bertahan pada sesuatu permukaan benda. Contohnya, dalam udara titisan itu mempunyai air. Itulah bendanya dapat berlekat sebelum sampai ke tubuh manusia untuk menyerang orang ataupun menjangkiti orang. Satu lagi masalah, virus ini sangat kecil yang tidak dapat dilihati. Kalau pembawa kuman itu batuk, bersin atau meludah, kita tidak dapat sedar dan kita senang menjangkitinya. Sebab itu, pendedahan risiko sangat tinggi sebenarnya. Itulah, sejak ke belakang ini, ada satu cara pencegahan yang paling berkesan digunakan adalah menjaga jarak sosial. Contohnya, sekiranya anda berdekatan dengan seseorang yang sudah terinfeksi. Dia batuk, dia bersin. Apa katanya jika kita sentiasa mengekalkan diri sesama lain sejauh 1 meter atau lebih? Kita dapat kurangkan risiko jangkitan. Dengan itu, kita dapat berjaya memutuskan rantai jangkitan dengan berkesan. Malangnya, ada sebanyak 50% pesakit ataupun kata pembawa kuman itu tidak membawa simptom langsung. Ini mengakibatkan kita susah dikesan dan diketahui dan juga akan menjangkiti. Apa yang kita boleh buat jika kita berdekatan dengan seseorang itu, dia bersin ataupun batuk? Okey, sekarang marilah saya ajar anda dengan 3 cara. Pertama sekali, anda perlu lari ataupun kata cabut diri. Mungkin anda kata, saya ni orang berusia, tak rarat lah nak lari. Macam mana ni? Okey, simple je. Kalau ada orang batuk ke, titisan udara tu akan tertiup kepada wajah anda. Gunalah siku tangan anda untuk menghalang. Dan jangan sesekali guna tapak anda untuk melindung muka wajah anda sebab coronavirus tu sangat kecil. Sekecil 10 kali ganda lebih kecil berbanding bakteria ataupun kata 500 kali ganda lebih kecil daripada rambut manusia. Jadi, kemungkinan besar coronavirus akan menyerang melalui selang-selai tangan anda dan seterusnya memasuki saluran bernafas kita. Jadi, cara yang paling berkesan adalah sentiasa pakai mask ataupun kata topeng muka. Itulah cara untuk menselamatkan diri. Dan masih ingat lagi saya kata coronavirus ini adalah satu si permalas yang sangat degil. Kenapa? Ia tidak dapat hidup sendiri. Dia mesti berlekat di permukaan objek ataupun benda-benda. Menurut kajian terbaru, para saintis telah mendapati wabak coronavirus ini dia mampu bertahan pada permukaan seperti kertas, plastik, logam dan lain-lain lagi sehingga beberapa hari. Terkejut tu. Begitu kata permukaan yang kita sentuh mungkin akan menjadi punca penyebaran melalui tangan kita. Dan tangan anda ini akan menjadi bersalah pula. Saudara-saudari, marilah kita
tinjau bagaimana cara kuman tersebar dengan tangan anda. Okay, let's go. Okay, sekarang saya ingin membawa anda menerokai lokasi-lokasi yang berpotensi untuk jangkitan dari 4 segi, iaitu perubatan, makanan, perumahan dan perjalanan. Jom kita pergi. Let's go. Okay. Stesen pertama adalah di tempat perubatan, iaitu hospital ataupun klinik merupakan tempat risiko jangkitan. Sebab kebanyakan pembawa kuman pada mulanya, jika mereka disyaki jangkitan, inilah tempat mereka akan pergi untuk membuat pemeriksaan. Cubalah anda bayangkan apa pembawa ni akan buat di hospital dan bagaimananya ia akan menurunkan kesan-kesan kuman di hospital. Contohnya, step pertama, dia akan pergi membuat pendaftaran. Dan apa yang dia akan sentuh? Mestilah butang kat mesin pendaftaran. Jadi, jika pembawa kuman dia bersin ataupun batuk dan dalam keadaan tidak basmi, tangan yang kotor tu akan meninggalkan permukaan mesin tersebut. Seterusnya, apa yang dia akan sentuh? Seperti kertas, pen, apa-apa yang ada di atas meja. Inilah menjadi punca jangkitan. Dan dia juga tahu sanitizer tu boleh membasmi tangan. Jadi dia akan sentuh juga. Bagi seseorang yang tak berwaspada, dia tersentuh, kemungkinan besar akan menjangkitinya dengan tak sengaja. Wow, sangat menakutkannya. Dan satu lagi benda saya rasa mungkin anda juga akan prihatin. Apa tu? Okey, kita tengok ya. Inilah bendanya. Ialah dispenser. Sebab kebanyakan kali kita rasa dahaga, kita mesti ambil air kat hospital. Tapi adakah anda sekarang akan risau? Selamat ke? Boleh diminum ke? Ada risiko tak? Buat masa ni sebenarnya tiada kes jangkitan dikesan berpunca daripada sumber air ataupun zat yang menyerang kita punya saluran pencernaan. Jadi, usahlah risau. Kita sentiasa basmi tangan dan rajin bersih benda-benda yang kita sentuh kat tangan kita tu, itulah penting. Okay? So, sekarang kalau kita kata nak bersih tangan tu, pergi ke mana? Mestilah pergi ke tandas awam. Tetapi, adakah tempat ini juga berisiko? Jom, marilah kita tengok. Okey, cubalah anda bayang apa yang pembawa kuman ni akan sentuh semasanya berada di dalam tandas awam ni. Mungkin tumpuk pintu tandas, butang tanda siram, tisu ke, ataupun keran air. Bagi saya, tak kisahlah apa yang anda sentuh. Utamakan kebersihan tangan anda dengan pencucian yang betul. Ingat ya, kena guna sabun dan cuci selama 20 saat. Lepas tu, jangan sesekali lupa untuk keringkan tangan anda dengan tisu ataupun mesin pengering. Itu yang penting. Sebab kalau tangan kita yang basah, mungkin menjadi potensi jangkitan pula. Sekarang tibalah masa anda nak pulang. Anda akan melalui eskalator atau satu lift. Dan biasanya kita akan memegang tali sawak, conveyor belt kat eskalator atau akan menekan butang kat lift. Jadi, adakah permukaan ini selamat? Sebab permukaan sebegini yang kerap disentuh di kawasan tumpuan orang ramai ini juga mempunyai potensi jangkitan tinggi. Wow, memang kena berhati-hati dan sentiasa membasuh tangan selepas sentuh. Dan jangan sesekali menyentuh wajah termasuk mata, hidung dan mulut. Okey? Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita boleh dapati kat hospital ni juga banyak risikonya ada.
Dan sekarang kita rasa lapar pula. Mana kita kena pergi? Mestilah kita pergi cari makan. Tengok gambar ni, sangat rindulah. Kerana sudah lama kita tak dapat keluar sebab PKP. Kita tiada pilihan kena bungkus. Cerita pasal bungkus, saya ada satu cerita nak kongsi dengan anda semua. Apa ni? Okey. Sebab hari tu saya pergi kat mamak sana buat bungkusan. Saya sudah lama tak makan roti canai. So saya take away lah. Dan saya makan tu, bawa balik rumah tu rasa macam lain je. Rasa tak sedap semacam dulu. Dan saya fikir, mungkin kini pekerja tu sedang kerap cuci tangan. Jadi, amalan cuci tangan tu penting ya. Okey, sekarang saya rasanya tuan-tuan dan puan-puan kalau pergi membungkus makanan biasanya akan pergi ke restoran, betul tak? Tetapi adakah anda pernah fikir amalan kebersihan di restoran tu betul-betul bersih ataupun baik? Dengan kata lain, adakah makanan yang dijual tu adakah terdedah ataupun terbuka? Kenapa saya bertanya begitu? Contohnya, hari ini, pembawa kuman itu mungkin dia tidak memakai topeng ataupun mask semasanya membeli makanan dan mungkin dia akan berkata dan bertanya soalan seperti, makcik ni apa ya? Sedap ke ni? Dengan tak sengaja, air liur pembawa kuman itu akan terjatuh ke dalam lauk pauk. Dan titisan air liur tu juga mungkin membawa kuman. Dan inilah risikonya. Jadi sekarang anda akan risau pula dan sedar. Baiklah, saya order makanan delivery. Senang kata. Saya lagi selamat kerana delivery tu senang, tak payah susah-susah fikir. Tapi sejak kebelakangan ini, kita juga menerima khabar tentang ada orang pekerja permakanan dan penghantaran itu turut dijangkiti COVID-19. Ya ke betul ni? Kalau begitu, baiklah saya maksudkan diri. Mana pula kita kena pergi beli bahan-bahan masakan tu? Yang senang, pastilah kita akan mengunjungi ke pasar raya. Demi memastikan dirinya dilindungi daripada jangkitan COVID-19, baru-baru ini ada seseorang jurutera sanggup memakai pakaian perlindungan diri yang dibuat daripada beg plastik sampah ketika mengunjungi sebuah pasar raya di Terengganu. Dan memetik laporan, dia telah berkata, tempat seperti di pasar raya ni mempunyai potensi yang tinggi untuk terkena jangkitan virus iaitu COVID-19. Dan inilah langkah saya dapat untuk menjaga keselamatan keluarga saya. Bagi saya, adakah langkah yang dilakukan itu memang dapat memperlindungkan dirinya daripada jangkitan coronavirus? Marilah kita lanjutkan. Okey? Semasa mengunjungi pasar raya, saya rasa tunjukkan atas tu memang tak luar biasa. Kini setiap pelanggan yang pergi mesti spray, lap ataupun bersihkan permukaan troli janji pembebasan tu lengkap. Sebab menurut kajian terbaru, coronavirus ni boleh dikesan pada permukaan bersih ataupun plastik selama 72 jam ataupun lebih. Jadi, anda juga jangan lupa basmilah troli kanak-kanak kerana kanak-kanak juga ada risiko. Dan jika anda membawa anak anda mengunjungi pasar raya, tentulah lepas PKP. Sekarang, jom mari kita masuk ke pasar raya membeli beras. Pertama sekali, apa yang kita biasa buat? Saya rasa kebanyakan pelanggan seperti saya pun suka ambil risalah kat pasar raya. Tengok ada apa offer. Okey, jom
tindakan begitu mungkin membawa risiko. Kenapa? Kerana COVID-19, coronavirus ni, dia boleh bertahan di atas permukaan getar selama 30 minit. Dengan katanya, kita tak pasti adalah sebelum ni adakah pembawa kuman tu telah sentuh. Jadi kalau anda risau, basmilah tangan ataupun jangan ambil risalan itu. Selain risalan, saya rasa anda juga akan sentiasa berwaspada. Kini setiap barang yang anda sentuh di pasaran, bukanlah lagi tengok pasal harga dengan informasi di atas bungkusan. Kemungkinan kerana atas permukaan itu juga diliputi dengan kuman yang tertinggal daripada pembawa kuman sebelum ini. Seterusnya, di mana lagi mungkin akan terdedah risiko, iaitu kompartmen produk sejuk beku yang mempunyai pintu kelas. Sebab coronavirus ni suka hingga ke permukaan yang sangat licin yang mampu bertahan sehingga 96 jam, iaitu 4 hari. Wah, begitu panjang. Buat masa ni, anda pula rasa bimbang dan rasa nak balik lah. Okey. Sekarang anda ambil barangan yang anda ingini dan pergi bayar. Jom. Biasanya barangan yang dihendaki dibayar letak kat mana? Pastilah anda akan letak di atas conveyor belt, tali sawat yang besar pada kaunter. Tetapi, fikir teliti, adakah yang bersih ataupun sentiasa dibasmi? Bagi selamat, saya menyarankan semua pelanggan barangan yang anda beli tu mestilah membasmi waktu balik rumah nanti. Cerita pasal bayaran, saya rasa kebanyakan orang sekarang masih lagi suka menggunakan wang kertas shilling. Sebab wang shilling dan kertas. Adakah anda tahu wang kertas adalah sangat kotor? Ia juga boleh menjadi punca terkena COVID-19. Perkara yang semua orang tahu adalah wang sering bertukar tangan. Bayangkan, hari ini seorang pembawa kuman itu, dia bersih dan penjaga kaunter cashier ni telah mengambil wang tersebut dengan tangan dia dan sama untuk menyerahkan wang. Itulah merupakan satu model jangkitan yang kita sering terlepas pandang. Jadi begitu, mungkin anda akan kata, lebih baik sayalah guna kad untuk pembayaran. Tapi adakah cara ni lebih selamat? Jika dilihat secara praktikalnya, ia tidak mampu membendung jangkitan coronavirus sebab jurujual atau pelanggan yang sering menyentuh kad perantin tersebut semasa membuat bayaran dengan sesama lain yang tidak kena pasti mempunyai jangkitan atau tidak. Bagi saya, cara yang mudah dan paling selamat adalah menggunakan cara pembayaran atas talian, iaitu aplikasi e-tunai atau mengimbas kod QR. Itulah cara yang dapat diselesaikan. Baiklah, setelah habis beli barangan dan anda ingin pula pulang rumah, mungkin anda akan melangkah satu lalu lintas. Semasa melalui lintas, adakah anda tahu butang pada lampu isyarat itu mungkin akan menjadi sasaran mudah untuk jangkitan kuman? Kerana orang ramai yang jalan lalu lalang memegang dan menekannya juga membawa risiko. Selain itu, tidak dapat dinafikan sistem pengangkutan awam kini adalah antara sektor yang terjejas susulan penularan coronavirus COVID-19 ini. Ini disebabkan baru-baru ini ada para saintis telah mendapati coronavirus boleh bertahan selama 3 hari ataupun lebih pada tumpuk pintu ataupun besi permegang dalam kenderaan awam. Hal yang demikian, ramai orang rasa lebih selamat dan selesa membawa kenderaan sendiri
memandu sendiri pergi ke tempat kerja ataupun tempat awam. Tetapi jika anda telah pergi banyak tempat awam yang seperti kata tadi, hospital, supermarket, pasar raya, dan anda tidak membuat pembasmian yang mencukupi, kenderaan anda juga akan menyimpan risiko jangkitan. Jadi, lebih selamat disarankan anda sentiasalah bawa kenderaan anda membuat pembasmian yang secara rapi ataupun menyeluruh. Jika anda kata, saya tak pasti macam mana buat, saya mengintroduksikan satu tempat yang anda mungkin boleh mengunjungi, iaitu KAS International. Baiklah, anda kini pulang ke rumah. Anda mestilah fikir, rumah adalah tempat yang paling selamat sebab tiada orang luar yang dapat memasuk rumah kediaman anda. Tetapi, anda memang pasti rumah anda tu selamat. Walaupun anda tidak keluar sepanjang PKP, tetapi anda juga mungkin ada risiko itu untuk menjangkiti. Betul ke ni? Melalui cara apa? Okey, marilah kita tinjau ya. Iaitu melalui bungkusan daripada pembelian atas talian. Disebabkan baru-baru ini kita telah menerima khabar mengatakan bahawa ada pekerja penghantaran juga turut terjangkit. Bagi saya, jika anda bimbang coronavirus merebak melalui sentuhan terhadap barangan yang diterima, membuangkan bungkusan barang itu serta-merta dan kerap cuci tangan anda dengan sabun selama 20 saat. Itulah caranya. Bagaimana pula bagi sesiapa yang telah keluar membeli barang keperluan? Adakah kemungkinan anda dicemari coronavirus berbahaya itu? Menurut panduan Kementerian Kesihatan KKM, sejurus kembali ke rumah setelah membeli barang anda dinasihatkan. Pertama, menanggalkan topeng muka anda dan masukkan ke dalam plastik, kemudian buang ke dalam tong sampah. Kedua, elakkan menyentuh, memelukkan anak dan ahli keluarga anda dan terus pergi ke tandas buka pakaian dan rendam di dalam sabun. Lepas tu, mandi dengan sabun, bersihkan muka, tangan dan seluruh tubuh, barulah anda boleh bertemu dengan keluarga anda. Baik juga dengan barangan yang anda beli. Mestilah dibasmikan sebelum menyimpankannya. Namun terdapat satu benda yang kebiasaannya disentuh sebelumnya beralih tangan. Tapi tidak disedari oleh individu yang menerimanya, iaitu telefon bimbit. Semua individu sudah sedia maklum telefon bimbit merupakan peranti yang paling kotor jika dilihat pada sudut mikrobiologi. Sebenarnya, telefon bimbit adalah pembawa kepada beribu-ribu kuman, kotoran dan kuman-kuman dipindah dari tangan ke skrin dan sebaliknya dengan mudah. Selain telefon bimbit, cermin mata anda atau aksesori badan seperti rantai, cincin, jam dan lain-lain juga berpotensi membawa kuman setelah anda memakai sepanjang hari kat luar. Janganlah lupa untuk membasmikannya. Kini kita sedar bahawa banyak tempat-tempat dan benda-benda menyimpan risiko coronavirus berbahaya itu. Disebabkan coronavirus ini boleh berhidup dan bertahan beberapa hari di luar tubuh manusia, bergantung kepada jenis permukaan yang dicemari. Nampaknya di persekitaran luar itu memang berbahaya. Sebab masa ni anda mungkin rasa tak berani keluar rumah. Tetapi mustahil kita duduk di rumah selama-lamanya atau sepanjang umur anda. Kita ni tetap kena hidup dan kita mestilah menyara rumah tangga kita. Kita kena pergi kerja. Takkan kita pergi kerja memakai topeng begitu? Takkan kita keluar rumah pakai sistem pernafasan begitu semasa anda membawa anak anda pergi jumpa doktor? Mustahil. Jadi, cara terbaik adalah jaga kebersihan diri, elakkan daripada jangkitan COVID-19.
KKM sering mengingatkan orang ramai sentiasa memastikan diri masing-masing bersih dan mencuci tangan menggunakan sabun ataupun cecair pembasmian kuman. Dan juga kita kena memakai topeng mask semasa berada di luar. Dan kita jangan sesekali menyentuh wajah kita dan juga bersalam. Yang penting sekali kita kena sentiasa menjarakan diri sesama lain dan elakkan daripada menghindari sebarang bentuk perhimpunan. Coronavirus ini sangat berbahaya. Ada berita terkini berkata coronavirus ini lebih licik dan letah dari SARS. Jika kita tidak berwaspada, kemungkinan besar kita akan menjangkitinya. Sebabnya sangat degil. Jadi perlindungan terbaik adalah imuniti dari badan kita sendiri. Inilah adalah cara untuk mengalahkan virus ini. Imuniti merupakan asas penawar terbaik buat masa ini. Jadi, apa itu imuniti sebenarnya? Marilah kita tengok. Maklum, imuniti adalah doktor terbaik di dunia. 24 jam dia on call. Oleh itu, jika anda jatuh sakit, doktor ini dalam badan kita akan menyembuhkan kita. Inilah sebab mengapa kita kata kita akan menjadi lebih sihat setelah jatuh sakit. Ini dikatakan penyembuhan diri. Tetapi setelah doktor ini juga sendirinya akan jatuh sakit dan dikalahkan, semua penyakit di dunia akan berlaku dan menyebabkan masalah imun. Oleh itu, doktor imuniti badan kita harus menjaga dengan baik dan memberi penjagaan kesihatan yang betul. Begitu kata, bagaimana kita boleh meningkatkan imuniti kita? Sudah tentu bermula dari gaya hidup seharian seperti amalkan permakanan yang seimbang, tidur, rehat secukup 8 jam sehari dan sentiasa bersenam untuk menjaga kesihatan kita. Yang penting sekali, saya rasa doktor imuniti juga perlu makanan tambahan. Makanan tambahan apa tu? Tentulah kita katakan produk suplemen. Contohnya musim COVID-19 ini, ramai berlumba-lumba telah menelan vitamin C. Tapi jangan berlebihan kerana ada berbahaya. Bagi sihat saya, digalakkan mengambil makanan berkhasiat seperti buah-buahan, sayur-sayuran, segar untuk mendapatkan sumber vitamin C ini supaya mengelakkan perbanan kepada sistem pencernaan dan perbuangan kita bagi mengeluarkan vitamin C yang berlebihan itu. Nasihat saya, jika anda memang ingin meningkatkan imuniti anda buat masa ini, saya sarankan 3 jenis produk yang paling sesuai untuk anda. Pertama, iaitu probiotik. Probiotik adalah mikroorganisma hidup yang memberikan faedah kesihatan. Walaupun kebanyakan dikaitkan dengan manfaat kesihatan usus. Tetapi sebenarnya probiotik juga boleh menyokong kesihatan sistem imun kita. Adakah anda tahu, usus adalah organ imun manusia yang terbesar dan lebih daripada 7% sel-sel imun berada di usus. Dan ia penting untuk melawan patogen. Dan bagaimana pulanya meningkatkan sistem imun? Probiotik mampu membantu sistem imun dengan membentuk halangan pada dinding usus, iaitu mencegah mikroorganisma yang jahat daripada menebusi halangan mukosa dengan mudah dan memodulasi tindakan sistem imun terhadap ancaman luar termasuk bakteria jahat atau kuman. Inilah caranya. Kedua, antioksidan. Antioksidan memainkan peranan penting dalam melawan radikal bebas dan melindungi sel imun daripada kerosakan dan keradangan. Ia sekaligus membantu sistem imun untuk berfungsi secara optimum dalam mencegah jangkitan coronavirus. Yang ketiga, nutrisi.
kita memerlukan nutrien yang sangat seimbang untuk menghalangkan jangkitan coronavirus. Buat masa ini, protein merupakan nutrien yang paling penting untuk melawan virus coronavirus sebab ia merupakan bahan yang paling penting dalam penghasilan sel imun. Saya ingin berkongsi dengan anda mengenai set produk imuniti dengan kebanggaan kami. Pertama iaitu Cryovac 193 iaitu probiotik sebagai pelindung kesihatan anda. Ia mengandungi formula penjagaan kolon yang dirumuskan dengan probiotik dan prebiotik. Pasti anda tertanya-tanya apa itu sebenarnya 193. Satu bermaksud satu-satunya formula berpaten yang menggunakan teknologi Eropah iaitu Cryovac Proactive. Teknologi ini dapat menjamin kualiti dan bioaktiviti probiotik. 9 pula bermaksud 9 strain probiotik yang dikucur daripada manusia. 3 adalah 3 zoom sasaran kami iaitu perut, usus dan kolon. Melalui teknologi Cryovac Proactive teknologi ini, dia akan melindungi probiotik kita daripada kerosakan semasa proses berhadaman. Teknologi ini juga memastikan probiotik dengan mencukupi menghantar ke tempat yang betul. Kedua adalah Cellfood. Ia merupakan suplemen antioksidan dan oksigen nombor 1 yang paling laris di dunia. Kini ia telah dijual lebih daripada 90 buah negara sejak 1969. Jadi, apakah itu Cellfood sebenarnya? Cellfood terdiri daripada formula proprietary kepekatan dan bertenaga tinggi yang mengandungi 78 jenis ionik, koloid mineral dan unsur surif, 34 jenis enzim dan 17 jenis asid amino yang berasas daripada tumbuhan dan juga elektrolit. Ia juga menggunakan teknologi pemisahan air yang unik dihasilkan daripada ciptaan Dr. Everett Story. Gabungan teknologi ini ia dapat meningkatkan kandungan oksigen dan hidrogen di samping membekalkan sehingga 129 nutrisi yang lebih mudah diserap oleh sel badan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah anda tahu kandungan antioksidan yang tinggi dapat mencegah proses pembebasan virus kepada organ tubuh dan membantu menjadikan badan kita lebih sihat. Yang penting sekali, Cellfood kita menurut mempunyai ujian klinikal mengesahkan bahawa kadar keupayaan antioksidan adalah sangat tinggi, setinggi 30 kali ganda berbanding dengan orang biasa yang tidak mengambil Cellfood. Dengan kata lain, setelah kita mengambil Cellfood, anda akan mempunyai daya pertahanan seperti anti-wabak 30 kali ganda lebih tinggi berbandingan orang biasa. Inilah penting kali ini kita untuk melawankan coronavirus ataupun kuman-kuman yang lain bagi mengurangkan risiko jangkitan. Terakhir iaitu Pipalife. Ia merupakan produk algae yang mengandungi nutrien yang sangat mencukupi sebanyak 96 nutrien kat dalam, iaitu termasuk asid amino, vitamin, mineral, fitokimia seperti faktor pertumbuhan, phycocyanin, beta-carotene, klorofil. Yang penting sekali, sel membran cryptomonades ialah sangat nipis. Jadi, ia menggalakkan penyerapan dan kegunaan nutrien ini lebih daripada 95%. Dan adakah anda tahu keunikan Pipalife ini? Dia ialah kaya dengan pipa activator. Sebenarnya, apa itu pipa activator? Ia merupakan satu kunci kenderaan seperti di kereta anda. Jika pipa activator tiada, maka
kereta anda tidak dapat dihidup dan sebenarnya sel badan kita juga sama beroperasi sebegitu. Mungkin dalam keadaan tidak aktif. Ini terjadi bagi seseorang mempunyai masalah imuniti. Kemungkinan sel imun anda telah tidak aktif. Jadi, kunci pipa aktivator ini akan mengaktifkan balik sel tersebut bagi menguatkan badan kita. Kepercayaan dan kebersamaan kriptomonade sebagai produk pendukung kesihatan jelas dibukti dalam laporan klinik yang dihasilkan oleh pasukan penyelidikan yang hebat kita. Marilah kita tengok. Seperti dipahami di sini, kriptomonade Pipa Life juga telah menunjukkan peningkatan imuniti terhadap virus H5N1 dan mengurangkan kadar replikasi virus sehingga 100 kali ganda. Dengan kata lain, Pipa Life juga dapat membantu anti-wabak. Selain itu, seperti dikatakan awalnya, sebilangan besar orang yang dijangkiti dan maut adalah golongan yang mempunyai penyakit kronik seperti sakit jantung dan kencing manis. Jadi, Pipa Life kita telah dapat sijil dari segi membantu mengawalkan kencing manis iaitu diabetes. Berdasarkan ujian dijalankan, glukosa darah bersakit berjaya dikurangkan sekira 20% dalam masa 14 hari saja. Dan Pipa Life juga disijilkan kerana membantu menurunkan paras kolesterol dan triglycerida melalui ujian selama 4 minggu. LDL bersakit juga turut sehingga 20%, manakala paras kolesterol juga menurun kira-kira 14%. Kini, Pipa Life adalah salah satu produk makanan berteraskan laga yang berjaya mendapatkan 3 persijilan daripada Jabatan Kesihatan Taiwan. Ini adalah sangat bagus untuk semua kita. Produk yang tersebut tadi juga telah terbukti memberi kesan positif kepada pelanggan kita melalui testimoni yang diterima selama ini. Jika anda berminat, anda boleh mendapatkan informasi di MyRain. Sebagai rumusan perkongsian hari ini, kami dapat meneliti dan memerhati coronavirus berbahaya ini boleh berada di mana-mana saja, macam bom. Okey, hari ini kita tak kira macam mana pun, kita mesti sentiasa berwaspada setiap saat. Dan juga kita kena mengambil langkah penjagaan kebersihan diri. Menjaga kesihatan dengan permakanan yang lengkap untuk mempertahankan badan kita. Dan kita juga mesti sentiasa bersedia untuk berjuang kerana kita tidak tahu bila masa bom coronavirus ni akan datang. Seperti pepatah lama kata, meningkatkan kekebalan adalah serangan terbaik. Bagaimanapun, tingkatkan imuniti adalah penting. Sekarang, marilah insan setia berjuangan dengan anda semua. Sekian, terima kasih.